Bismillah. Sebuah merek kamu. Mai depan dulu, mai depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، رضينا بالله ربا، kami redha Allah Tuhan kami. Wabil Islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Nabi Muhammadin Nabiyyan wa Rasulah, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi dan seorang Rasul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, Allah yang gerakkan kaki kita, tubuh badan kita untuk datang ke majlis ilmu. Kalau nak kira pagi ni dengan hujan, sedaplah nak berehat-rehat di atas katil ni. Tapi alhamdulillah pagi Jumaat, penghulu segala hari, Allah pilih kita berapa puluh orang, 4-50 orang ni, untuk datang ke dalam majlis ilmu. Dan kita mohon dengan Allah supaya Allah memberikan redha-Nya kepada kita semua dan mengurniakan syurga kepada kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Redha Allah terletak kepada redha ibu dan ayah. Itu hadis Nabi. Nabi sebut ridha Allah fi ridhal walidain. Nak dapat redha Allah, kena cari redha ibu dan ayah. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan kemurkaan Allah pada kemurkaan ibu dan ayah. Mak dengan ayah ni makhluk. Allah itu Allah lah, Tuhan sekalian alam. Allah itu Allah, Tuhan sekalian alam. Mak ayah kita sampai bila-bila pun makhluk je lah. Tapi yang dahsyatnya, selepas Allah menciptakan alam bumi, bukan bumi, luas alam dunia ni, Allah meletakkan redha-Nya
Allah ikat dengan redha mak ayah macam ni. Walaupun ibu kita kafir, ustaz, ayah kita kafir, jawapan dia ya. Walaupun ibu kita kafir, ayah kita kafir. Tu nak cakap macam mana lagi? Redha Allah terletak pada redha mak ayah. Walaupun mak ayah ni fasik, ustaz, ya, walaupun mak ayah fasik. Allah ikat redha Allah ni dengan redha mak ayah. Ikat, tak boleh tak. Dan tidak akan dibuka selama-lamanya ikatan itu. Tak buka. Bila Allah sebut dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah, sembahlah Allah. Ini saya baca satu ayat dia banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Allah sambung, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik dengan ibu dan ayah. Buat baik dengan ibu dan ayah. Balik buka surah An-Nisa, tengok ayat 36. Oh, ni ayat yang Allah mewajibkan di dalam Al-Quran untuk kita semua berbuat baik dengan mak dan ayah. Sebut Allah letak ayat tu sebaris dengan ayat menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah. Dalam dunia ni ada dosa yang Nabi sebut akbarul kabair. Dosa ada dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar ni pula ada dua yang paling tinggi. Nombor satu, nombor dua. Sebab tu Nabi tanya sahabat, ala adullukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku ceritakan kepada kalian, aku bagi tahu kepada kalian dua dosa besar yang paling tinggi. Sahabat kata, apa ya Rasulullah? Nabi pun sebut al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan yang lain, mensyirikkan Allah. Ni dosa nombor satu dalam alam ni. Nombor dua, wa uquqal walidain, menderhakai ibu dan ayah. Dosa. Dengan mak ayah jangan isytihar perang. Saya duduk dengan masyarakat ni, macam-macam lah kes, macam-macam. Ada keluarga mak tu jahat. Zaman hari ni ada ke mak jahat? Belambak. Yang terbaru apa dia mak tu buat? Dia lacur anak dia 2 orang. Dia lacur, bukan ayah dia, bukan suami tu, mak tu. Anak umur belasan tahun, dia yang bawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ni kata, ustaz, nak sayang macam mana mak macam ni, ustaz? Nak sayang macam mana? Tuan-tuan sekalian, Allah tidak mewajibkan sayang, tetapi Allah mewajibkan hormat dan berkhidmat, buat kebajikan dengan mak ayah. Mak hak lacur anak dia 2 orang tu, anak tu boleh tak terkah mak dia? Tetap tak boleh. Nampak? Tetap tak boleh. Tapi nak sayang macam mana, ustaz? Dia buat kat kami macam ni, nak sayang dia macam mana? Sebab tu Allah tidak mewajibkan kamu menyayangi. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang mak tu tak elok, kadang ayah tu tak elok. So abang tahun ni juga, ni semua saya beritahu tahun ni, ayah tu kena hukuman penjara. Dia rogol anak dia 600 kali. Ayah kandung. Ayah apa ni? Ayah macam mana ayah ni? 600 masuk dalam surat khabar. Ayah kandung sama macam ibu kandung tadi. Tuan-tuan, hak kena rogol dengan ayah dia 600 kali ni, dia nak sayang macam mana ayah dia?
Macam mana nak timbul sayang? Maka sayang tidak diwajibkan oleh Allah. Berbakti tetap diwajibkan. Tinggi ya, sebab tinggi kedudukan ibu dengan ayah ni tinggi. Nombor 1 Allah, nombor 2 Rasulullah dalam alam ni. Nombor 3 berbakti kepada ibu, nombor 4 berbakti kepada ibu, nombor 5 berbakti kepada ibu, nombor 6 berbakti pada ayah. Semua orang ni dia punya aturan hidup dia. Semua. Saya yang bercakap ni, hak duduk dalam surau ni, yang mendengar dalam internet dan sebagainya. Dalam alam ni, kepada siapa kita perlu taat? Nombor 1 Allah, nombor 2 Rasulullah, nombor 3 ibu, nombor 4 ibu, nombor 5 ibu, nombor 6 ayah. Siapa buat peraturan tu? Nabi SAW yang buat. Bila Nabi dapat arahan daripada Allah. No? Dalil dia, tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai Allah dan nombor 2 Rasulnya lebih dari segala-galanya. Maka Allah jadi nombor 1, taat kepada Nabi jadi nombor 2. Lepas tu sahabat mai, ya Rasulullah, siapa dalam alam ni yang paling aku kena berbakti, buat baik? Nabi sebut mak, ibu kamu. Nabi sebut ummuka, ibu kamu. Jatuh nombor 3. Kemudian sahabat ni tanya, selepas ibu siapa? Nabi kata ummuka. Subhanallah, ibu kamu. 4, 2 kali ada. Sahabat kata, selepas ibu saya 2 kali. Nabi kata ummuka, ibu kamu. 3 kali. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, selepas ibu saya dah 3 kali. Baru Nabi kata abuka, ayah kamu. Nombor 6. Lepas ranking 6 ni, barulah suami, isteri, anak-anak, jiran ke, adik sepupu ke. Lepas 6 ni, semua orang dalam alam ni yang dalam surau ni semua ada mak ayah. Ninggal ada ustaz, tak kira lah. Ninggal pun ada juga. Ada ke orang tak ada mak ayah? Ada? Siapa? Siapa boleh jawab? Boleh balik awal. Ini setengah jam dah, boleh balik awal. Yang dalam alam ni dia tak ada perkataan ibu dalam hidup dia, tak ada perkataan ayah. Nabi Adam tak ada mak ayah. Siapa mak ayah? Nabi Adam bin apa? Adam bin tak ada. Dia lelaki pertama alam. Yang tak ada mak ayah juga Hawa. Tak ramai Adam, Hawa, isteri Nabi Adam pun tak ada mak ayah. Nombor 3, dia tak ada ayah tapi dia ada ibu. Bukan anak yatim, memang dilahirkan tanpa ayah. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam tak ada ayah. Subhanallah. Orang lain semua ada. Saya ada, tuan-tuan ada. Ada orang Allah uji kehilangan ayah awal. Ada orang Allah uji kehilangan ibu, ayah ada. Duk dengan ayah, kan? Berkudi badan, kuku pun tak potong. Saya tengok aja. Semua jenis manusia saya dah jumpa macam-macam. Yang kematian ibu, yang kematian ayah sahaja, yang bercerai ibu dan ayah, yang kematian ibu dan ayah kecil lagi, kematian ibu dan ayah. Apapun keadaan kita, semua kita Allah bagi satu ayah kandung, satu ibu kandung. Sampai bila ibu dan ayah kandung tu? Sampai dalam syurga. Itulah mak kita, itulah ayah kita. Bodoh macam mana pun, jahat macam mana pun, miskin macam mana pun, Allah dah pilih. Boleh ubah tak? Tak boleh. Sampai bila tak boleh ubah? Sampai selama-lamanya.
perkataan ayah dan ibu ni Allah ulang berpuluh kali dalam Quran. Kita bangun di padang mahsyar, Allah sebut yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bila bangkit di padang mahsyar tu, pakat berjalan nak pergi ke mahsyar. Bila duk berjalan nak pergi ke mahsyar tu jauh. Semua tak pakai slipper dan tidak berbaju, tidak berkhatan. Allah tukar badan kita tidak berkhatan. Berat badan yang sama, warna kulit yang sama, muka yang sama, tangan, kaki, badan yang sama. Macam ni. Tapi bukan yang macam hari ni, pada hari kita meninggal. Muka pada hari kita meninggal, badan pada hari kita meninggal. Siapa yang meninggal umur 63, dia bangun di mahsyar dengan rupa paras umur 63. Siapa yang meninggal umur 13, dia bangun di padang mahsyar dengan rupa paras dan badan umur 13. Yang meninggal umur 29, dia bangun di mahsyar dengan rupa paras dan badan umur 29. Ingat ni, bila yang Allah ubah, depan syurga, depan neraka. Waktu tu baru ubah. Sebab tu bila kita berjalan nak pergi ke mahsyar yang jauh itu, kita pun kata Allah, kita berselisih tengok kenal ni abang kita, abang ni balung. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Tengok abang kita pun pandang ke arah lain. Abang kita tengok kita, dia pun pandang ke arah lain. Lama tak jumpa, beratus tahun tak jumpa, takkan tak pergi sembang? Tak pergi. Hari tu hari orang takut, hari orang sibuk. Lagi siapa lagi kita jumpa? Wa ummihi wa abi. Umi, mak. Ayah. Kita berjalan, selepas sebulan, 2 bulan berjalan, nampak di depan. Mak ni. Ibu kita pandang kita, dia paling ke arah lain. Kita pandang ibu kita, kita pun paling ke arah lain. Itulah ibu kita, itulah ayah kita. Kenapa kita tengok suami kita, isteri kita di mahsyar, anak kita, abang kita, ayah kita, semua paling ke arah lain, termasuk kita paling ke arah lain? Allah pun bagi jawapan, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Juzul Amma je tu. Bukan surah besar-besar. Tapi kita baca kita tak faham. Itu cerita mahsyar. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kata Allah, semua yang ada kaitan kekeluargaan, tak pandang muka ahli keluarga dia. Sebab hari itu semua orang menanggung satu beban yang besar. Banyak dosa yang dia bawa. Seumur hidup kita, bukan kita ada 2 dosa. Setahun kita ada beratus dosa yang kita buat kepada Allah. Setahun beratus dosa. Apatah lagi dosa yang kita bawa ketika itu adalah dosa yang kedua terbesar alam ini, iaitulah menderhakai ibu dan ayah. Nombor 2 terbesar. Macam mana nak bawa berdepan dengan Allah? 12 tahun tak bercakap dengan mak ayah, merajuk. Mak tak bagi tanah yang tepi jalan tu dekat dia. Kena dah. Subhanallah. Dia pulau mak ayah dia. Dan sebenarnya hidup dia tak tenang pun. Gaji banyak tapi tak tenang. Dia rasa kosong tau. Dalam hati tu kosong. Tapi di mana kosong tu tak jumpa nak isi. Kereta baru ada, rumah 5 bilik, kereta 2 biji, anak-anak semua berjaya, tapi dia rasa kosong. Dia cari seumur hidup dia tak dapat. Kekosongan itu ialah ruang dosa yang dia lakukan.
kepada makhluk yang bernama mak dan ayah yang telah pun dibaterikan oleh Allah dalam Quran, bahwasanya siapa nak redha Allah mesti dapat redha mak dan ayah dulu. Kecuali mak dan ayah itu arah kita buat benda yang melanggar hukum Allah Subhanahu taala, hukum syarak, yang tu tak boleh ikut. Tapi kalau benda sunat, benda sunat, kita sembahyang sunat mak panggil, sembahyang duha mak panggil, nak terus sembahyang ke bagi salam pergi kat mak, bagi salam pergi kat mak. Tapi kalau sembahyang fardu, habis sembahyang dulu. Tu. Kalau mak suruh, orang kata benda yang harus, yang biasa ni, benda yang harus, ataupun benda yang maksiat, ibu kita suruh benda yang maksiat, macam yang suruh anak dia berzina tu lah, yang lacurkan anak tu, yang buat tu tidak boleh taat. Bila si ibu atau si ayah suruh buat benda maksiat, benda dosa, maka haram taat walaupun ibu dan ayah. Tu kaedah dia. Sekiranya arahan daripada ibu dan ayah itu adalah arahan yang bertentangan dengan arahan Allah, maka dahulukan arahan Allah, dan mesti tak boleh buat arahan ibu bapa yang bertentangan dengan arahan Allah. Seluruh arahan daripada mak ayah dalam alam ni yang harus, ayat tu wajib taat selama tidak memudaratkan kita, kan? Dah habis kita berjalan di mahsyar, kita nampak ayah pun tak mau tengok kita, kita pun tak mau tengok ayah. Kita tahu tu mak kita, kita ayah kita. Perasaan macam mana ustaz? Perasaan macam pagi ni, kan hari ni kita sayang mak kita sayang, ayah kita sayang, kan? Orang sebut ejek ayah kita sikit je, orang ejek ayah kita sikit je, marah. Di mahsyar nanti perasaan macam pagi ni lah, sayang. Tapi nak sayang pun, dia pun sibuk, kita pun sibuk di pagi mahsyar tu. Dia pun bawa dosa banyak menghadap Allah, kita pun bawa dosa banyak menghadap Allah. Bayangkan Nabi Adam hidup 960 tahun. Nabi Adam memang umur panjang-panjang, zaman tu awal. 960 tahun Nabi Adam hanya melakukan sekali saja kesalahan kepada Allah. Sekali je. Kita tak padan 30 tahun, umur 30, dosa dengan Allah tiap-tiap bulan buat. Umur baru 46, dosa dengan Allah tiap-tiap minggu buat. Tiap-tiap minggu buat. Tu pun belagak kan? InsyaAllah untuk syurga, insyaAllah. InsyaAllah macam mana? Dosa setiap minggu. 960 tahun hanya satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS ketika makan buah dari pokok yang dilarang oleh Allah SWT. Yang itulah pertama dan terakhir. Itu pun di padang mahsyar, bila orang ramai minta Nabi Adam bagi syafaat, dia tunduk kepala, dia kata, aku berdosa dengan Allah, aku tak boleh bagi syafaat kepada kalian. Benda apa Nabi Adam buat? Hak satu kesalahan tu, 960 tahun, satu kesalahan tu je, dia kata aku tak boleh bagi syafaat. Pergilah cari Nabi lain, pergilah cari Rasul lain. Nabi Adam kata, dia pun tunduk muka. Kita waktu tu, selepas nama kita dipanggil, panggillah Siti Aminah binti Abdul Jalil, kita pun mai depan, datang ke depan, keluarkan buku amalan dia, buka. Alhamdulillah, amal ibadat dia banyak. Dia alat timbang tu, kalau letak amal ibadat benda baik, dia jadi berat. Berat ni lah, benda baik berat kau ni kan. Buat kau ni pula silap. Pagi tadi maksudnya salah lah buat. Tak amal ibadat tu, tak benda baik, tolong tutup lampu surau kan. Tak benda baik, buang sampah tengah jalan.
Tak di sini semua. Jadi berat. Yang dosa macam tu. Alhamdulillah kita pun di padang mahsyar boleh nampak pahala dan dosa. Boleh melihat. Di dunia kita tak nampak. Kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak nampak, tapi dia insya-Allah Allah simpan. Bila nak tengok pahala di mahsyar esok. Tunggu bukan lama pun. Hari ni umur dah 54 pagi ni. Kan? Pagi ni dah umur 23. Pagi ni dah umur 32. Kan? 60 Allah ambil. Allah ambil pergi ke mahsyar, nampak oh ni dia pahala. Baru nampak dosa. Pahala orang ni banyak. Contoh, pahala dia banyak. Berat pahala dia. Bila nak bagi keputusan tu, tangan kanan dia ambil. Tangan kanan dia ambil. Maka dia ahli syurga. Bila ahli syurga, Allah sebut dalam Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Siapa yang ambil buku tangan kanan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka dia akan ditimbang dengan mudah. Habis timbang, ni dia pahala dia berat. Dosa dia macam tu, dosa dia ringan, dosa ringan. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dia pun berlari-lari, berkejar-kejar mendapatkan ahli keluarganya dalam keadaan kegembiraan. Siapa ahli keluarga kita? Mak kita di dunia ni. Siapa ahli keluarga kita? Ayah kita di dunia ni. Siapa ahli keluarga kita? Abang, adik, kakak kita di dunia ni. Mana ada orang lain dah? Ada orang Allah bagi 2 je adik-beradik dia. 2 tu sampai bila-bila. Ada orang 11. Sampai jemu tengok ramainya. Kan banyak sangat. Sampai 13. Bila lah nak keluar kan. Nak pergi tempat lain. 13 dulu rumah. Selepas ambil buku amalan, semua masing-masing pergi jumpa mak masing-masing. Alhamdulillah, mak pun ahli syurga. Mak dia pun jumpa di Telaga Kautsar tu, beritahu, itulah kak, alhamdulillah. Dulu ibu nasihat kakak dengar. Ibu ajak pergi duha, pergi Jumaat tu kakak pergi. Mai sekali. Ibu suruh semayang tutup aurat, kakak dengar. Hari ni kita masuk syurga sekali, insya-Allah. Itulah keluarga kita, mak ayah kita yang kekal sampai dalam syurga. Seronokkah kita duduk dalam satu rumah yang besar, istana yang besar, mak kita duduk dalam neraka? Seronokkah kita nak duduk dalam satu rumah yang istana mewah di dalam syurga, ibu kita dalam neraka? Tak ada. Tiada kesenangan dan kegembiraan yang akan kita kecap kalau kita dalam syurga, anak kita sedang dibakar dalam neraka. Tak semua. Anak kita kena barah, sakit, Allah Ta'ala uji dengan barah dan sebagainya. Barah pun tidur tak lena si ibu tadi, kesian dengan anak sedang sakit, mengerang kesakitan. Mak duduk dalam bilik tak boleh tidur. Bangun tengok bilik anak, pergi lap darah anak. Sebab tu misi kita ialah misi bersama dengan keluarga kita, ibu dan ayah kita untuk masuk syurga. Dan kunci kebahagiaan dan kesenangan, ketenangan ialah apabila seseorang itu menunaikan hak Allah, kemudian hak mak dan ayah. Dia tunai hak Allah, tunai mak ayah, satu alam ni nak benci dia, dipersilakan. Dia tak perlu dah redha orang lain. Tak perlu. Dapat redha mak ayah, dapat redha Allah, dapat redha mak ayah. Dipersilakan seluruh alam ni membenci dia. Zaman Nabi, ada satu orang hidup zaman Nabi, Islam, tapi tak pernah tengok Nabi. Bukan satu orang lah, banyak. Ada banyak, beberapa lah. Beberapa orang. Macam mana tu ustaz? Memang ada pun.
Zaman Rasulullah hidup, ada yang tinggal jauh, tinggal di Afrika, tinggal di Yaman, dan mereka ini nak bermusafir dengan kuda, dengan unta, merentasi padang pasir yang panas, mencabar, susah. Maka tak pergi jumpa Nabi. Ada beberapa orang, dia Islam, hidup zaman Rasulullah, tapi dia tak pergi jumpa Rasulullah. Pelik Semua orang nak jumpa dengan Rasulullah. Kita yang hidup 1400 tahun lepas Nabi wafat ni pun teringin, tiap-tiap hari teringin, ya Allah, tak bagi tengok muka, nak dengar Nabi cakap sikit pun boleh jadilah. Minta dengan Allah, ya Allah, kalau Nabi tak mau cakap, nak tengok Nabi 5 saat pun cukuplah. Nak tengok Nabi 5 saat. Tiba-tiba zaman Rasulullah, ada beberapa orang Islam hidup zaman tu tapi tak pergi Madinah. Oh, ni pelik. Apa yang mereka buat? Salah seorangnya Ashamah bin Abjad. Dia adalah Raja Habsyah. Raja Habsyah, dia masuk Islam. Sampai dia meninggal, Nabi masih di Madinah. Nabi tak pernah tengok muka dia, dia tak pernah melihat muka Rasulullah. Tetapi waktu dia meninggal, Nabi dapat tahu berita dia meninggal. Dia ni orang soleh. Bukan Nabi pun solat jenazah kepada dia, solat jenazah baik di Madinah. Ada satu orang lagi, sihat, pemuda, tapi sampai Nabi wafat, dia duduk di Yaman, tak pergi jumpa Nabi. Semua sahabat tidak mengenali pemuda ini, remaja ini. Semua sahabat tak kenal, kecuali seluruh penduduk langit mengenalinya. Punyalah dahsyat. Seluruh penduduk langit mengenalinya. Tuan-tuan tahu berapa penduduk langit? Seluruh alam ni 90% malaikat. Banyaknya malaikat. Seluruh alam ni 90% malaikat. 10% tu manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan tengoklah pokok banyak mana. Pokok saja pun dah berapa puluh bilion pokok. Binatang berapa binatang? Semut saja sudah beratus bilion. Semut saja. Semua ni tuan-tuan 10%, malaikat 90%. Kesemua 90% malaikat mengenali pemuda ini. Subhanallah. Maksudnya hebat. Maksudnya amal ibadat pemuda ini banyak. Dia buat satu benda yang Allah redha. Tiap-tiap hari malaikat dia lihat dia punya amalan dia. Dia macam ni tau. Kita ni setiap hari kita beribadat, amal ibadat kita akan dibawa naik ke langit. La ilaha illallah. Naik sampai mana ustaz? Naik sampai ke langit ke-7. Kemudian ditulis pahala ataupun dosa. Kalau amal ibadat tu baik, dosa tak naik, saya silap. Dosa terus dicatat sebagai dosa. Adapun amal ibadah, benda baik yang kita buat, dia akan naik sampai ke atas. Kemudian bila Allah terima, kalau amal ibadat tu ikhlas, Allah terima, dia ditulis sebagai pahala. Ada 3 orang, setiap kali dia buat amal ibadat dia naik sejengkal je, kemudian hilang. Oh, subhanallah. Sejengkal kemudian hilang. Dengar elok tuan-tuan. Kata Rasulullah, ada 3 jenis kumpulan manusia. Dia buat amal ibadat, naik sejengkal, kemudian hilang. Siapa? Yang pertama, penderhaka ibu dan ayah. Ni yang berperang dengan mak ayah. Jaga elok. Dia solat satu malam 1000 rakaat. 1000 rakaat tu naik daripada sini, hilang. Jadi debu yang berterbangan. Padahal kau perang lagi dengan mak ayah. Jangan, dengan mak ayah ni jangan. Jahat macam mana pun mereka ni. Waktu Nabi Yunus, saya tuan-tuan ingat apa dia tahu tak cerita tadi, saya pun lupa. Tadi berhenti mana?
Semua tak ingat dah. Berhentilah kita. Tak ingat. Nabi Yunus, dia pernah merajuk dengan kaum dia. Dia daripada Ninawa, Iraq. Kaum dia adalah kaum yang paling keras dalam dunia ni. Paling keras kepala. Dia pun merajuk. Akhirnya naik kapal, terjun ikan. Ikan Nun nama dia. Apa ikan tu? Wallahu a'lam. Orang terjemah, ada orang terjemah ikan Nun, ada orang terjemah ikan paus. Tapi ikan tu besar. Ikan Nun, wazan Nun. Ikan tu telan. Dia pun tinggal dalam perut ikan tu beberapa tempoh. Duduk dalam perut ikan. Waktu duduk dalam perut ikan tu, Nabi Nuh masih beribadah kepada Allah. Dia sebut zikir. Apa yang disebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam perut ikan tu, bukan macam surau ni. Ni tak apalah, kapet, ada aircon apa semua boleh duduk kan. Dalam perut ikan nak cari mana cushion, nak cari mana selimut. Dalam perut ikan berlendir, darah, busuk, sampai sakit Nabi Allah Yunus, tetapi mulut dia masih menyebut La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, kalaulah tidak kerana banyaknya zikir Yunus alaihissalam, la labitha fi batnihi ila yaumi, nescaya dia akan kekal dalam perut ikan itu sampai kiamat. Tapi sebab mulut dia banyak berzikir. Bila Nabi Yunus berzikir, zikir itu naik. Macam semua orang yang buat amal ibadah yang Allah terima lah, zikir tu naik sampai ke atas. Bila sampai ke malaikat, tadi kita cerita Uwais kan, bila zikir Nabi Nuh, ibadat Nabi Yunus naik sampai ke malaikat, malaikat pun tengok amal ibadat. Mereka kenal, ini ibadat Yunus. Maka kata para malaikat ketika itu, sautun ma'ruf min makanin gharib. Suara ni terkenal. Satu orang hamba yang soleh, yang banyak buat pahala, suara Yunus. Tapi dia datang daripada tempat yang sangat pelik. Kenapa pelik? Nabi Yunus berzikir dalam perut ikan di dasar lautan. Mana ada manusia yang berzikir dari dalam perut ikan di dasar lautan? Yunuslah satu-satunya makhluk dari kalangan Nabiullah yang berzikir di dalam perut ikan di tengah-tengah lautan. Bawah, bukan di atas, di bawah. Sebab tu malaikat kata sautun ma'ruf. Malaikat dengar, tengok ibadat Nabi Yunus. Malaikat kata suara yang ma'ruf, tetapi daripada tempat yang pelik. Sama macam kita, bila kita buat ibadat, dia akan naik ke langit. Kalau ibadat tu ikhlas, dia naik sampai ke langit ke-7. Malaikat kenal kita. Uwais, Allah remaja tadi yang namanya Uwais tadi ni, setiap hari dia ada buat satu ibadat yang membuatkan dia masyhur di alam malaikat. Seluruh kerajaan malaikat kenal pemuda yang bernama Uwais tadi, termasuk Rasulullah, Nabi lagi ya. Tapi tak seorang pun sahabat yang kenal, termasuk Abu Bakar dan Umar. Tak kenal, siapa pun tak kenal siapa Uwais. Sebelum Nabi wafat, Nabi pesan dekat Umar dan Sayyidina Ali, dua orang. Nabi kata, wahai Umar, wahai Ali, ada satu orang pemuda, tidak sesiapa pun yang kenal dia di atas bumi, tetapi seluruh penduduk langit mengenalinya. Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Dan dia Islam, hidup pada zamanku, tetapi dia tidak datang ke Madinah. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Kerana berbakti dengan ibunya yang sakit. Itulah rahsia dia. Uwais Al-Qarni, nama penuh dia Uwais ibn Amir Al-Qarni. Apa yang dia buat? Rasulullah di Madinah. Kenapa tak pergi? Pergilah jumpa Rasulullah. Salah. Tindakan Uwais tu betul. Kenapa dia tak pergi Madinah? Sebab dia ada ibu dia. Satu hari seorang sahabat, Nabi nak perang, Nabi kumpul tentera. Satu sahabat datang, dia kata, ya Rasulullah, masukkan nama saya. Nabi kata, bukankah kamu ada ibu yang sakit? Tengok, sahabat tu kata apa? Ya. Nabi kata balik,
jaga ibu kamu. Tuan-tuan, orang lelaki zaman tu pergi berperang itu lebih mereka suka daripada mendapat 10,000 dinar. Perang ni memang jadi kesukaan zaman tu, nak mati syahid. Dia balik jaga ibu dia. Esok dia datang lagi sebab nak kumpul tentera ni memanglah ambil masa, bukannya 3 jam betul-betul lah. Itu pergi berkelah tepi pantai kan, 3 jam. Siap-siap pergi. Esok lelaki ni datang lagi. Ya Rasulullah, boleh tak saya nak rayu, nak buat rayuan, saya nak masuk peperangan ni. Nabi kata ilzamha, balik jaga ibu kamu. Perang Nabi tak pergi. Hari ketiga, lelaki yang ada ibu sakit ni datang lagi. Ya Rasulullah, aku nak rayu untuk masuk perang sebagai seorang tentera. Nabi kata waihak, jangan jadi bodoh. Nabi marah sikit. Nabi kata waihak. Waihak ni sebenarnya perkataan yang keras lagi. Saya terjemah jangan jadi bodoh ya. Dia ada keras lagi tu. Nabi kata waihak, jangan jadi bodoh. Ilzam rijlaiha, duduk di kedua-dua kaki ibu kamu. Fathammal jannah, di sana syurga. Besar lagi duduk dengan mak ayah ni, jaga ibu yang sakit ni, daripada pergi perang. Besar lagi berkhidmat dengan ibu atau ayah daripada pergi perang. Ingat, ini kaedah. No? Sebab tak ada orang lain yang jaga ibu dia waktu tu. Ibu dia yang sakit. Tapi kalau ada 3 beradik lelaki, 2 wajiblah ke perang, seorang jaga ibu kan? Jadi Uwais ni, yang manusia hebat ni, apa dia buat? Tak mai jumpa Nabi di Madinah, jaga ibu dia rupanya. Ibu dia sakit. Nabi nak wafat, Nabi pesan dekat Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nanti cari Uwais. Manusia hebat, Nabi kata, manusia yang cukup hebat, seluruh penduduk langit kenal dia, walaupun tidak ada penduduk bumi yang mengenali dia. Nabi pun wafat. Mai 1 tahun tu Sayyidina Umar dia jadi khalifah. Selepas Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar jadi khalifah, 1 tahun tu orang main buat haji, semualah, daripada Iraq, Mesir, Afrika, Sudan, ramai orang Islam datang buat haji. Daripada Syam, Syria, Palestin, apa semua ni, Syam. Bila ramai buat haji, Sayyidina Umar panggil semua berhimpun. Sayyidina Umar kata semua duduk kecuali orang Yaman. Sayyidina Umar dia nak cari siapa? Uwais. Dia kata semua duduk kecuali orang Yaman. Berdirilah orang Yaman. Kemudian Sayyidina Umar kata semua duduk kecuali, maksudnya negeri lepas tu makin kecil lah semua duduk kecuali orang Terengganu. Hebat tu kan. Okay, semua yang Terengganu duduk kecuali Kuala Terengganu. Turun makin bawah, lepas tu makin kecil. Semua duduk kecuali Durian Burung. Sayyidina Umar dia buat macam tu. Semua duduk kecuali Yaman, orang Yaman berdiri. Semua duduk kecuali Qaran, besar sikit. Semua orang Qaran duduk kecuali Murad. Murad ni nama kampung, nama kabilah kecil. Ada berdiri berapa orang? Sayyidina Umar tanya, afikum Uwais? Ada tak Uwais di sini? Semua diam. Sayyidina Umar ulang, dia kata afikum Uwais? Ada tak ni Uwais? Saya tanya ada tak Uwais ni dalam ni? Semua diam. Ada seorang pakcik tua, dia duduk ujung. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, adakah kamu masukkan Uwais ibn Amir? Adakah kamu masukkan Uwais bin Amir? Sayyidina Umar kata, ya, Uwais bin Amir lah. Oh, Uwais bin Amir, budak gila tu. Dia tak main buat haji, Amirul Mukminin. Dia tak berapa cerdik. Tempat kami panggil waya putih. Nah, tu dia, waya putih. Sini panggil apa? Dia macam, alah tak cerdik ni, jadi macam sewil ni. Pakcik tu kata, oh, Uwais bin Amir, budak sewil tu. Ada. Tapi dia tak main buat haji, dia sewil. Dia ada di Arafah, jaga unta kami bayar dekat dia berapa 6 dirham.
Allahu Akbar. Waliullah besar. Satu kampung panggil sewil kat dia. Waliullah besar. Subhanallah, dahsyatlah. Maka bergerak Umar dan Ali pergi ke Arafah. Sampai di Arafah, nampak satu orang remaja sedang solat di bawah pohon. Remaja, Allahu Akbar. Subhanallah. Orang hebat, berbakti dengan ibu dia. Seluruh penduduk langit kenal, doa dia tidak pernah ditolak oleh Allah. Kita ni doa sentiasa ditolak. Sehingga Uwais ni Allah bagi dia sakit. Dia minta, ya Allah jangan sembuhkan semua, tinggal sikit. Allah tinggalkan sikit. Apa saja dia minta. Dia kata supaya aku sentiasa mengingati nikmat-Mu ya Allah. Dia kata tinggal sikit ya Allah supaya aku sentiasa mengingati nikmat-Mu. Ada kat sini sikit, sakit dia. Sayyidina Umar pun pergi, Sayyidina Ali pun pergi. Sayyidina Umar kata, Uwais bin Amir, jangan berlakon. Orang lain semua kata kamu sewil, kami tahu. Kerana Rasulullah bagi tahu tentang kamu. Seluruh penduduk langit kenal kamu. Doa kamu tidak ditolak. Wahai Uwais, doalah kepada Allah supaya kami diampunkan. Nabi yang suruh minta. Kan, ambil barakah daripada orang soleh. Ambil barakah orang soleh ni Nabi yang suruh, bukan bid'ah. Nabi yang ajar. Padahal Abu Bakar dengan Uwais, Umar dengan Uwais, siapa hebat lagi? Sayyidina Umar. Kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Sayyidina Umar, yang tu tak ada khilaf. Tetapi mengambil barakah orang soleh lain, yang tu Nabi ajar. Pergi minta doa. Sayyidina Uwais pun angkat tangan doa. Wahai Uwais, orang kampung upah kamu 6 dirham. Maukah kamu aku bawa duit daripada Baitul Mal untuk beri kepada kamu? Uwais kata, wahai Amirul Mukminin, 6 dirham yang ada di tangan aku ni pun tak tahu bila aku nak habiskan. Dia kata, ini pun aku tak tahu bila nak habis. Cukuplah, simpanlah duit tu. Jadi satu orang yang orang kata hebat di sisi Allah, dengan pahala yang dilakukan, iaitulah berbakti dengan ibu dia. Jadi ya 10.5. Maka kita hari ni, kalau yang ibu ayah yang dah meninggal ni, kita nak buat apa? Doa. Kata Rasulullah sebutlah hadis ni takhir. Habis ni tutup majlis. Siapa nak tahu dia anak soleh ke tidak, Nabi sebut caranya. Ni saya sebut bagi ni. Tengok Kata Rasulullah, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amal yang dia buat. Tak masuk dah dalam buku amalan dia, kecuali daripada 3. Nabi sebut salah satu, awaladin salihin yad'u lahu, ataupun anak soleh yang mendoakan setiap hari untuk ibu dan ayah dia. Siapa nak tahu dia anak soleh ataupun tidak, lihat mulutnya. Kalau setiap kali solat mulut dia Allah peringat, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Siapa peringat kita doa dengan mak ayah ni? Siapa peringat kita? Allah. Bila satu orang Allah peringat dia untuk dia doa dengan mak dengan ayah dia, bermaksud orang itu, kata para ulama, itulah anak soleh. Sebab Nabi sebut nak tahu anak soleh, dia berdoa untuk mak ayah dia hari-hari. Anak soleh dah tu. Kita ada tak? Masing-masing pakat tengok. Ada tak? Subuh tak ada, bangun lewat. Kuliah duha mai subuh ke 7. Ni saya tak kenal siapa ni, saya buat contoh aja. Kan? Subuh ada, semalam Isyak ada doa dak mak ayah, Maghrib ada doa dak mak ayah, Asar ada tak doa untuk mak ayah.
Ada orang tuan-tuan bukan setiap kali semayang, setiap jam. Rabbi ighfirli dhunubi wa liwalidayya. Rabbi ighfirli dhunubi. Setiap jam. Kata para ulama, lagi kerap kamu tengok mulut orang tu doa untuk mak ayah dia, maka lagi solehlah orang itu. Allah yang angkat dia jadi anak soleh. Kerana itu Allah yang menggerakkan bibir dia, mengingatkan hati dia untuk sebut doa Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Saya rasa sekadar dulu insya-Allah untuk bagi ni yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan saya lancarkan sumbangan kutipan derma yang akan digunakan untuk mengimarahkan surau dan juga hal-hal yang berkaitan. Tabung ada mana? Tabung ada dua. Dalam ni boleh. Muslimat ada, muslimat pula lah. Kalau muslimat pun ada, kalau muslimin pun ada. Tabung, no? Pakat-pakat sumbangkan. Sedekah niat pahala untuk mak, sedekah niat pahala untuk ayah. Sedekah hari-hari. Bukan Allah suruh sedekah sehari 100, sehari RM1, sehari RM2. Cukup kan? Kan? Sedekah ini untuk ibu aku, ini untuk roh ayah aku. Untuk anak. Antara ibadat yang paling dikehendaki oleh satu orang yang meninggal ialah sedekah. Sebab ibadat lain semua kita buat dia berhenti. Kita baca Quran dulu. Bila kita meninggal, bacaan Quran tu masuk ke tak? Tak masuk dah. Kita solat, bila kita meninggal, pahala solat masuk? Tak masuk dah. Kita buat haji, bila kita meninggal, pahala haji masuk? Tak masuk dah. Satu je jenis pahala yang bila kita meninggal dia tetap berjalan. Nama dia sadaqatun jariyah. Sedekah, hari-hari sedekah. Sehari RM5 sampai kita wafat. RM5, sehari RM5. Tambah-tambah surau. Ni surau ni, rumah Allah. Kan? Bagi. Setiap hari bagi. Ibadat yang paling orang nak selepas kematian adalah sedekah jariah. Sebelum kita meninggal, kita buat. Boleh jadi lepas 3 minggu meninggal. Tizarifi telefon ustaz, sungguh ustaz. Ustaz sebut tu lepas 3 minggu ada seorang. Saya tanya siapa? Yang lena ustaz. Yang tidur tu ustaz perasan tak? Tak tahu ada kedak ni. Tak ada tidur. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.